Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Apa khabar anda semua? Kami menyapa anda awal pagi di 8.1 pagi. Saya Fetri Yahya. Dan saya Anim Izzati Rizki. InsyaAllah kita akan bersama dengan anda 1 jam 30 minit penuh dengan informasi terkini di Malaysia hari ini. 23 Disember 2020, hari Rabu. 8 Jamadil awal dah pada hari ini. Jadi kita harapkan yang terbaik pastinya untuk anda semua. Semoga pagi ini menjadi pagi yang ceria-ceria saja untuk anda. Apa tips nak kita dapat mood ceria pagi-pagi? Itu dia. Tadi jangan muram Anim ya. Jangan muram. Lagi satu tips saya adalah jangan lambat. Kalau saya bangun lambat, semua yang direncanakan pada hari itu dia akan jadi lambat dan kita akan ada mood yang tidak baik. Ya, Anim bertuah sebab diberikan rezeki oleh Allah di mana pada awal tahun menjadi anak dara, hujung tahun menjadi bonda. Setahun, dalam tempoh setahun saja, banyak macam yang awal hidup saya berubah. Ada perubahan yang begitu menarik dan juga menguji kesabaran. Ya. Jaga malam, kan? Betul. Rasa pengalaman tu? Kalau sebelum ini, 2-3 jam je kita tidur tak apa. Tapi kalau sekarang ni, kita perlukan tidur yang sangat cukup untuk kita kekal cergas. Ada anak kecil ni memang anda pun tahulah di rumah. Ada benda yang tak dapat dibeli, iaitu naluri. Betul, tak boleh. Ibu-ibu ni lain dia punya... Dia bertukar dalam sekelip mata. Okey, kita juga nak menyapa rakan tugas kita. Juga yang baru pulang dari tanah tinggi. Makin sejuk-sejuk muka dia. Itulah dia kalau Anim tadi kongsikan bagaimana tips untuk kita nak ceria. Saya nak kongsikan tips untuk putih. Kita pergilah ke tempat tinggi. Kan sejuk. Sejuk je. Seperti sejuk mata memandang. Kan? Tapi bercerita berkenaan dengan bawa balik tempat sejuk dan sebagainya. Itulah dia. Pengalaman lah. Saya kongsikan pengalaman lah. Sebenarnya kerajaan telah pun melonggarkan SOP untuk kita merentas negeri. Kan? Jadi saya mengambil kesempatan itu untuk menjadi ekonomi negara jugalah. Kan? Pergi bercuti ke Cameron Highland. Gambaran situasi di sana, keadaan di sana terkawal. Walaupun kita dapat lihat keadaan dekat sana, ramai orang berkumpul di satu tempat, tetapi mereka ada penjarakan sosial, penjarakan fizikal dekat sana. Dan saya perhatikan mereka memakai pelitup muka dan juga ada sebahagian daripada keluarga itu yang tidak membawa keluarga. Contoh macam saya bawa mak ayah saya, tetapi saya tinggalkan di rumah. Saya tak bawalah ke tempat-tempat yang terdedah kepada orang ramai. Macam itulah dia. Penting sebab semua orang dah ada ilmu dalam saya COVID-19 memberi satu kursus panjang. Kita memang dah tahu semua yang Malaysia yang cakap memang dah tahu apa keperluan, peraturan. Kalau nampak orang sesak je dah memang ada apa perancangan untuk pergi ke arah lain. Baru kita harapkan kita terus mengamalkan SOP yang terbaik. Di samping jangan lupa hari ini banyak isu penting yang kita berbincangkan. Termasuklah isu yang hangat diperkatakan sejak semalam. Tentang isu daging yang tidak halal. Sebab kita pun setiap hari walaupun saya memang langsung tak makan daging, tapi saya perhatikan di setiap meja pasti ada daging. Dan kalau lihat sahabat-sahabat makan daging, memang habis. Ketika kita memang tak disentuh langsung, tapi orang lain tengok memang keperluan penting kan. Jadi apa jadi bila mana lebih 6,000 yang tak mahu melanggannya ataupun memakannya lagi. Apa impak selepas itu? Dan 40 tahun tahu kita bercerita tentang jangka masa yang cukup panjang mereka berada di Malaysia tanpa digoyangkan oleh mana-mana agensi. Jadi menimbulkan pelbagai persoalan pastinya tentang bagaimana ianya boleh bertapak selama 40 tahun di Malaysia. Kita akan rungkai lagi, kita akan menyelusuri pengalaman dua orang wartawan sebenarnya yang membuat laporan yang cukup padat berkaitan dengan kartel daging haram pada hari ini. Itu antara perkongsiannya. Pastikan anda mungkin kalau ada pandangan kepada yang apa sahaja makan daging, kita minta maaf ya. Segera sarapan sambil menuntut MHI sebab kita betul-betul nak berbincang secara ilmiah dan mendalam. Kita nak mengikuti tentang perkembangan situasi COVID-19 yang berlaku di Malaysia dan kita perhatikan statusnya, angkanya, digitnya masih lagi kekal 4 angka, 4 digit Kes baru semalam 2062 kes di mana secara keseluruhannya kita dah pun mencapai hampir ke 100,000 Anda perhatikan dekat atas tu 97,389 kes di mana semalam terdapat satu kematian dan jumlah yang masih aktif lagi di kalangan kita ni yang berada dekat luar ni ada bayangkan ada 17,646 kes Dan kalau kita lihat daripada rangkuman yang telah pun dikeluarkan berkaitan dengan kes COVID-19, negeri Selangor masih lagi mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 1,014 kes diikuti oleh KL 504 kes, Sabah 252 dan Johor 167 Dan kalau kita lihat antara kluster-kluster baru yang telah pun dikesan semalam ada kluster Pasar Baru, Bukit Naga, Tapak Bina Residen
Eden, Tapak Bina Kasih, Tapak Bina Sinar View, Paginatan, Tampoi Jaya dan kluster Rapat. Ya. Dan ini dia statistik yang berlaku di Selangor. Anda perhatikan jumlah titik panas ya, yang warna merah itu dah pun saya rasa dah berapa lama dah kekal warna merah, dan yang warna jingga cuma di Sabak Bernam sahaja ya. Dan kita harapkan juga bahawa anda yang berada di persekitaran kawasan-kawasan yang mana terdedah kepada bahaya ini, iaitu di kawasan merah ini, supaya anda mengurangkanlah risiko jangkitan itu, di mana anda tidak kata orang tu pergi ke mana-mana kalau tak ada keperluan lah. Benda ini sebenarnya dah pun dicakap banyak kali dah ya, berbulan-bulan lamanya, dan saya percaya anda pun dah tahu dah apa antara SOP-SOP yang harus anda kekalkan kalau anda ingin ke mana-mana sahaja. Ya, dan sehingga hari ini dilaporkan di seantero dunia 78 juta telah pun dijangkiti dengan 1.7 juta kematian setakat ini. Baik, kita nak membaca paparan akhbar juga untuk hari ini. Sambil anda mungkin ada yang siap siaga ke pejabat ataupun ke mana saja, kita tampilkan paparan akhbar terkini. Okey, berita harian saya mulakan terlebih dahulu. Ini rentetan sedikit berita baik apabila kita bercerita tentang vaksin yang didapati untuk 80% rakyat apabila diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, RM2.05 bilion untuk vaksin 80% rakyat. Kerajaan semalam mengumumkan memeterai satu lagi perjanjian dengan sebuah syarikat farmaseutical bagi mendapatkan 6.4 juta dos vaksin COVID-19. Tempahan terbaru dengan AstraZeneca itu adalah tambahan kepada bekalan yang sudah ditempah daripada Pfizer dan fasiliti COVAX sebelum ini. Kerajaan juga dalam rundingan akhir untuk menempah vaksin berkenaan dengan syarikat Sinovac, CanSino dan Gamaleya. Semua tempahan itu yang membabitkan kos 2.5 bilion akan membolehkan 80% ataupun 26.5 juta rakyat mendapat suntikan vaksin tersebut. Anda perhatikan gambar rajah di halaman 2 berita harian di sebelah kanan. Itu perolehan vaksin COVID-19 di Malaysia yang menelan belanja sebanyak 2.05 bilion dan akan meliputi populasi 26.5 juta rakyat. Kita ada 32 juta rakyat lebih kurang anggaran jumlah rakyat di Malaysia. Namun begitu, ia akan meliputi 82.8% untuk penerimaan vaksin secara percuma oleh rakyat di Malaysia. Okey, kita harapkan ada yang terbaik dan sebab di sini juga ada dikabarkan Muhyiddin jadi individu pertama disuntik buktikan vaksin selamat. Okey, di sini sedikit saya kongsikan jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin yang ditubuhkan akan memastikan bekalan vaksin boleh diperoleh pada kadar yang segera. Okey, kita harapkan yang terbaik kerana ini antara usaha untuk memutuskan penularan rantaian COVID-19. Bukan untuk merawat keadaan itu tapi untuk mencegah sesiapa yang sahaja belum lagi dijangkiti ataupun masih lagi boleh dirawat untuk diperbaiki keadaannya, dan ini boleh memutuskan rantaian COVID-19 yang kita khawatir bilakah penghujungnya. InsyaAllah dengan berita baik ini. Dengan adanya 8 kluster baharu di samping kita menjangkakan akan menurun, tapi nampaknya di negara jiran pun nampaknya ada peningkatan di pasar-pasar di Thailand, dan juga isu kali ini tentang varian baru yang ditemui di United Kingdom. Semoga adalah penemuan vaksin yang betul unggul walaupun di sebalik gen yang bermutasi. Okey, seterusnya kita berbincang tentang cuaca. Okey, baik. Cuaca di Harian Metro ya. Okey, Harian Metro pada hari ini saya nak terus saja bacakan di ini buku surat depan anda perhatikan ya, ada gambar berita bergambarnya BCL belum terfikir cari pengganti lagi ya. Ada cerita di atas tong LPG terbuang di sepadan, tetapi yang menjadi pilihan pada hari ini berkisarkan tentang cuaca ya. Di muka surat 10, rahmat cuaca baik, hanya 824 mangsa daripada 211 keluarga ditempatkan di 7 PPS di daerah Dungon dan Kemaman, Terengganu. Ya, butirannya jumlah mangsa banjir menunjukkan penurunan alhamdulillah ya, berikutan cuaca baik di negeri Terengganu semalam. Sehingga jam 6 petang semalam hanya 824 mangsa daripada 211 keluarga ditempatkan di 7 pusat pembinaan sementara PPS di daerah Dungon dan Kemaman. Terdahulu seramai 1218 mangsa daripada 321 keluarga ditempatkan di 18 PPS di 2 daerah sama pada sebelah pagi. Okey, baik, untuk memperkatakan tentang perkara ini, lanjutannya kalau anda lihat ya dalam gambar di Harian Metro itu masih lagi terdapat sekatan-sekatan air di rumah penduduk di sana. Tetapi untuk gambaran jelas situasi banjir di Terengganu, kita nak bersama dengan Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cik Adam A. Rahman, Pengarah APM Terengganu yang juga Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Terengganu. Assalamualaikum, Tuan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fazli. Sihat ke tuan kat sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan dekat sana tuan? Adakah masih lagi berlaku hujan, renyai ke, lebat ke atau bagaimana tuan? Okey, seperti mana Fazli maklumkan tadi, pada semalam 800 lebih dan alhamdulillah lewat petang semalam dan data yang terkini sehingga 8 malam tadi, kita telah pun menurun hanya 2 daerah iaitu Dungun dan juga Kemaman. Dan tinggal hanya PPS ada 6 saja lagi, Pusat Pemindahan Sementara, melibatkan keluarga 51 sahaja dan kita ada mangsa hanya 185 sahaja lagi. Jadi alhamdulillah berlaku penurunan yang agak drastis sebagaimana Fazli maklumkan tadi iaitu disebab implikasi daripada keadaan cuaca yang agak elok dalam tempoh 2-3 hari ini. Jadi alhamdulillah kalau kita ikutkan untuk makluman semua penonton-penonton MHI pagi ini, kita di Terengganu ni telah mengalami 4 fasa dah. 4 fasa iaitu fasa yang pertama pada 17 hingga 19 November. Lepas itu fasa yang kedua 23 November sehingga 2 Disember. Dan fasa yang ketiga iaitu 2 hingga 9 Disember. Yang mana kalau kita dapat lihat yang disebarkan di Bandaraya Kuala Terengganu mengalami banjir kilat pada 3 Disember hari itu. Dan seterusnya berhenti pada 9 Disember dan yang terkini baru saja 17 Disember baru-baru ini dan hari ini memasuki hari yang ke-6 lah, fasa yang ke-4 ini pengurusan bencana di peringkat negeri Terengganu ini, bencana banjir lah. Jadi alhamdulillah kalau kita ikutkan ada juga kes-kes yang menarik seperti mana yang terpaparkan tu di skrin tu iaitu pasukan adalah sebahagian daripada komuniti kita yang mengharungi kawasan berair berarus kenderaan mereka telah dihanyutkan arus. Jadi alhamdulillah sekarang ini masih lagi cuaca agak baik bermula pada semalam sehingga hari ini. Hari ini pun cuaca sangat baik untuk di peringkat negeri Terengganu kita ini, adalah sedikit mendung dan pengurusan kita masih lagi berlaku dengan baik dan alhamdulillah untuk makluman semua juga pengurusan di PPS ataupun Pusat Pemindahan Sementara kita dengan norma baru. Memanglah kita ikutkan cabaran kita pada tahun ini adalah double disaster iaitu bencana wabak COVID-19 dan juga bencana banjir. Jadi pengurusannya agak berbeza sedikit iaitu untuk di pengurusan di PPS ni cabaran kita iaitu norma baru mesti memakai face mask kita adakan hand sanitizer dan seterusnya juga kita jarakkan di antara satu keluarga ataupun mangsa berkenaan dengan mangsa yang lain. Okey, baik. Itulah dia, alhamdulillah ya kalau kita lihat penurunan berlaku di negeri Terengganu dan saya nak ucapkan syabas juga kepada mereka ataupun kepada tuan lah ya, di mana Terengganu ini merupakan negeri pertama yang membuat latihan table talk ya, pengurusan Pusat Pemindahan Norma Baharu ini. Tahniah negeri Terengganu. Okey, mungkin tuan boleh ceritakan tentang langkah sekretariat dalam pada kita ni nak mematuhi SOP-SOP yang ada di sana, tuan. Oh, alhamdulillah. Sekarang ni kalau kita ikutkan secara strukturnya Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri ini daripada APM dan juga pengurusi bencana negeri adalah Yang Berhormat Datuk SUK dan di peringkat daerah adalah yang berbahagia Tuan-Tuan DO. Tuan-Tuan DO satu pengurusi bencana daerah bersama Sekretariat APM dan ketika macam Fazli maklumkan tadi, ketika table talk berkenaan daerah-daerah 8 daerah Terengganu ni telah menjalankan mengikut SOP iaitu diguidekan oleh daripada pihak kerajaan pusat NAPMA dan juga apabila pengurusan ataupun koordinasi dilakukan di peringkat daerah masing-masing ianya berlaku dengan baik. Sebab apa? Sebab ada daerah di pedalaman cara dia agak berbeza sedikit. Kalau di daerah yang di Kuala Terengganu, Kuala Nerus dan Bandaraya ni caranya agak berbeza sedikit. Jadi pendekatan tu mengikut kepada pengurusi bencana daerah dan diselaraskan dengan cara yang sangat terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tuan, walaupun keadaan di sana terkawal, keadaan hujan pun dah tak ada lagi, tapi tak tahulah berkemungkinan akan berlaku hujan lagi. Mungkin ada tips ataupun ada sesuatu yang ingin diberikan nasihat kepada mereka yang mungkin tinggal di kawasan-kawasan yang berada dalam risiko banjir di negeri Terengganu, tuan. Ya, Fazli. Kalau kita ikutkan nasihat kita yang pertama kepada terutamanya mereka yang berisiko di kawasan banjir, seperti kawasan pedalaman, berhampiran sungai dan sebagainya. Kebiasaannya fisiologi banjir ni kalau hujan yang lebat, komposisinya turun dengan banyak, yang mana kawasan-kawasan rendah tu akan mengalami kenaikan air yang agak drastis. Jadi mereka dikendaki untuk
bersedia untuk berpindah awal. Dan alhamdulillah pada awal bulan 10 hari itu pun kita memberi taklimat kepada pengurusi MPKK semua dan mereka faham supaya mereka memindahkan awal kepada mereka yang terlibat di kawasan risiko banjir, terutamanya di kawasan pinggir sungai dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang ini pun teknologi cepat untuk kita sebarluaskan dengan cara yang terbaik. Sebab tu kita maklum juga kepada komuniti supaya jangan tularkan, jangan tularkan benda-benda yang tidak elok macam empangan kenyir dan sebagainya. Untuk makluman, empangan kenyir setakat ini alhamdulillah berada pada tahap yang sangat terbaik. Dan kita juga menerima makluman semasa daripada MET Malaysia, rakan strategik kita, iaitu perubahan cuaca dari masa ke semasa. Untuk makluman juga, sehingga hari ini di Kuala Terengganu cuaca agak okey, cuma amaran angin kencang di antara 40 ke 50 km sejam dan juga laut bergelora di antara 3 hingga 5 meter. Jadi itu antara makluman semasa yang kita sebarluaskan kepada semua masyarakat dan komuniti. Betul. Jadi masyarakat komuniti harus caknalah tentang perkara ini dan mereka tidak harus menerima perkara-perkara ataupun berita-berita yang tidak ditentukan sahihnya, ya Tuan. Okey, baik Tuan. Betul, Fazli. Setuju. Terima kasih Tuan di atas segala penerangan info banjir di negeri Terengganu. Terima kasih Tuan. Selamat bertugas. Alhamdulillah, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cik Adam A. Rahman, Pengarah APM Terengganu, yang juga Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu. Baik, daripada perkongsian ataupun perkabaran berita banjir di Terengganu, kita nak beralih pula tentang perkabaran masih lagi cerita berkenaan dengan daging inilah, ya. Kita bersama dengan Fetri di sana. Silakan. Okey, makan daging kah? Makan. Kurang sikitlah akhir ni. Stop selling beef. KL Traders Association is telling its 6,000 members not to sell beef dishes because of uncertainty over the halal status. This comes in the wake of NST exposed of the importation of non-certified meat into the country. Okey, jadi ini isu yang cukup panas sebab melibatkan kepentingan umat Islam di negara ini. Betul. Sebagai pertumbuhan populasi utama di Malaysia yang amat sensitif dan amat mementingkan halal. Lanjutan di halaman yang ke-6, its President Datuk Seri Rosli Sulaiman said the association was instead urging them to shift to fish and chicken-based food item for the time being. Jadi ini satu cabaran cukup besar sebab ia akan melibatkan konflik, perbincangan dan sebagainya. Betul. Dan bukan itu sahaja, melibatkan pelbagai pihak. Juga terdapat seorang individu yang melibatkan diri yang terlibat dalam perancangan ini sehingga menggunakan nama ataupun syarikat-syarikat sebagai proksi untuk menyalurkan wang haram mereka. Dan ini juga laporan ini cukup mendalam dan untuk itu nanti kita akan memanggil juga pelawa wartawan yang membuat liputan tentang isu ini, Muhammad Bashir, untuk berkongsi pandangan apakah hasil mungkin laporan yang dibuat sebagainya secara mendalam. Termasuk ini juga melibatkan apakah dakwaan benar ada pihak yang bersekongkol dengan pihak tertentu untuk memastikan yang haram cuba untuk dihalalkan demi keuntungan. Betul. Kita akan mendapatkan pengalaman beliau, dua orang wartawan sebenarnya, Muhammad Bashir dan Suzalina Khalid, seketika nanti bersama dengan kami di Malaysia Hari Ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa seketika nanti. Baik, kembali kita di Malaysia Hari Ini, 8.22 pagi bersama dengan saya Anim Izzati dan dua orang rakan setugas saya yang lain. Cuma kali ini kita nak kongsikan tentang kartel daging haram yang kita tahu kini menjadi perbualan hangat dalam kalangan kita rakyat Malaysia. Bukan itu sahaja, kita ingin mengetahui apakah pengalaman yang didapati oleh dua orang wartawan yang menghasilkan laporan menyeluruh tentang kartel daging haram ini. Sebelum tu, kita nak anda saksikan terlebih dahulu apakah kata orang awam tentang kes ini. Ini adalah sesuatu yang tak baguslah untuk rakyat Malaysia, umat Islam khususnya, dengan bubur yang tidak halal. Saya rasa pihak berwajib patut memperketatkan lagi lah benda ni. Sebenarnya mengawal sedikit yang macam inilah. Kalau saya sebagai pengguna sendiri, sudah tentu saya terkesan. Lagi-lagi saya pun memang orang Islam memang kena benda yang makan benda halal. So kita nak bagi family pun mesti kena benda yang halal sebab itu menjadi daging kita juga kan. Mostly daging-daging pun kalau dekat supermarket ke apa, diimport. Kita kan dapat original pun dekat pasar biasa kan. So kita sebagai pengguna dan pemakan dia agak kesal lah sebab kita tak tahu mana datangnya dan tiba-tiba tak halal pula. So adakah apa yang kita makan tu selama ni tak halal ke? Lagi-lagi
pakai dulu KL ni kita banyak beli kat kedai makan semua. So apa kalau kita nak selidik pun betul ke halal ni ke tak ni, so kita hanya percaya kepada pemilik kedai tu. So bagi saya pemilik kedai harus macam ada tanggungjawab yang besar untuk selidik dan siasat. Memang terkejut lah, takut lah. Sebab kita kan ada kadang-kadang kita orang Islam ni ada yang makan daging yang beku tu semua. So kita macam takutlah. Kalau bagi akak, kalau dah tahu benda ni dah tersebar, baik kita beli daging yang tempatan lah, yang sembelih tu, yang fresh punya lah, daripada kita terus gunakan daging yang beku tu. Sebab kita tak confirm benda daging tu dari halal daging ataupun tak. Sebagai seorang peniaga biunsuk daging yang berasaskan daging, saya berasa amat terkilan lah dengan keadaan status daging halal yang tular di media sosial ni lah. Bila isu ni timbul, perniagaan saya agak-agak terjejas lah sebab menimbulkan keraguan kepada pelanggan-pelanggan saya tentang status daging import ni. Saya juga meyakinkan mereka dengan memberitahu ke saya dah bincang dengan pembekal daging saya bahawa dia melalui proses yang sangat ketat, prosedur yang sangat ketat untuk mendapatkan daging tersebut. Saya berharap kerajaan yang ada sekarang dapat membendung kegiatan-kegiatan haram segelintir pihak yang menyalahgunakan kuasa ataupun menyalahgunakan isu-isu halal ini. Kita melihat pelbagai perkara yang boleh berlaku apabila kes-kes sebegini terjadi. 40 tahun persoalannya. Bagaimana 40 tahun boleh kebal berada di Malaysia? Jadi kita ingin mengetahui lebih lanjut apakah pengalaman dua wartawan ini yang mendapatkan pelbagai sudut bagi mereka yang melibatkan diri dalam kegiatan kartel daging haram ini. Terus sahaja saya perkenalkan tetamu istimewa kami di studio, Muhammad Bashir Muhammad Ibrahim, wartawan News Straits Times. Terima kasih Bashir bersama dengan kita, dan juga Suzalina Khalid, wartawan Berita Harian. Terima kasih kedua-duanya bersama dengan kami di MHI. Okey, wartawan yang saya cukup memberi hormat kepada mereka dapat menghasilkan laporan-laporan yang cukup mantap sebelum ini. Banyak laporan khas juga dihasilkan oleh kalian. Tapi kali ini isu yang cukup besar, kartel daging haram. Mungkin Bashir boleh mulakan terlebih dahulu. Bagaimana boleh terjadinya trigger ataupun orang kata bagaimana boleh datangnya maklumat ini kepada kalian berdua untuk menghasilkan satu laporan yang begitu menjadi perbualan hangat? Ia bermula dari tip-off dari senior editors di desk kami. Dia bermula dari situ. And then senior editors assign kami untuk mendapatkan maklumat lanjut dari sumber yang kita ada. Jadi kita pergi berjumpa dengan beberapa sumber dan kita bermula dari satu sumber ni dan memberi pendedahan awal. Baik. Bahawa adanya satu kartel daging yang sedang menguasai market frozen beef. Okey. Jadi kita nak tahu lagi apa yang dikatakan kartel ini. Jadi kita membuat sedikit penyiasatan dan juga merujuk kepada sumber-sumber kami yang menuju sehingga kan kami dapat satu dokumen dokumen SSM yang dikatakan satu syarikat yang tidak wujud. Dikatakan jadi dari situ kita tak naklah simply terima saja company tak wujud. Kita nak tahu adakah benar ini company tidak wujud. Jadi kita buat apa? Kita pergi cari pemilik syarikat itu di alamat yang didaftarkan menurut dalam dokumen tersebut, dan apabila kami sampai ke situ memang tak ada apa-apa syarikat langsung. Alamat yang diberikan itu tak ada syarikat langsung. Tak ada syarikat langsung, dia hanyalah satu rumah setinggan. Okey. Yes, and kami berjumpa dengan the so-called company director lah, pengarah syarikat tu. Dia pun terkejut sebenarnya didapati bahawa dia seorang pengarah syarikat yang mempunyai paid up capital RM250,000 yang lalu dalam akaun dia. Yes. Okey. Jadi orang yang tinggal di rumah setinggan tapi ada paid up capital sehingga RM250,000 menurut dokumen SSM tu. Itu satu yang mengejutkan lah. Okey. Jadi bila kita tanya dia, macam mana benda ni boleh jadi bang? Ada mungkin abang macam mana informasi detail abang boleh dapat? Dia kata beberapa tahun lepas dia telah membuat satu pinjaman ahlung. Di mana di situ mungkin dia telah memberikan dokumen-dokumen. Bocoran maklumat di situ. Ya, kemungkinan lah.
Kita percaya. So dari situ kita dapat lihat MO dia ialah kartel daging ni dia set up beberapa proxy companies. Dan these proxy companies ni dia menggunakan nama-nama syarikat tu, nama-nama yang nama kemelayuan, nama Islamik, supaya memberi satu keyakinan kepada pembeli daripada pengimport daging ini merupakan sumber yang halal dan boleh diyakini. Berselindung di sebalik nama Islam kan, itu antara perkara yang meyakinkan kita sebagai umat Islam untuk membeli daging terbabit. Untuk Suzalina pula, bila anda berdua akan turun pergi ke mana-mana untuk mendapatkan, tapi yang menariknya laporan yang disediakan ini sudutnya berbeza daripada apa yang kita tahu. Selain daripada 40 tahun mereka telah bertapak, bagaimana kerjasama yang diberikan oleh pemberi maklumat dan juga proksi syarikat terbabit dan juga pihak berkuasa? Kami punya fokus utama dalam menghasilkan berita ini bukannya untuk menuding jari kepada agensi, mana-mana agensi berwajib untuk mencari salah. Our intention is to create awareness among the consumers kan. So sebagaimana kami bertanggungjawab untuk mendedahkan perkara ini, fardu kifayah untuk kami, begitu juga pihak-pihak sumber-sumber di luar sana. Macam kita tengok adanya NGO yang tampil mendedahkan perkara ini, begitu juga dengan pelbagai pihak di luar sana kan, ingin turut sama berganding bahu dengan kami untuk mendedahkan, sebab ia membabitkan soal halal haram ni bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang boleh dipandang enteng, sebab ia membabitkan darah daging kita kan. So kerjasama yang diberikan daripada semua pihak amat baik, sebab mereka ingin perkara ini didedahkan. Orang kata memberi maklumat kepada pengguna mengenai the real situation, apa yang berlaku di luar sana. Bagaimana mereka berisiko menerima satu bekalan makanan yang diragui status halalnya, yang tak berkualiti. Soal halal haram itu perkara utama. And then aspek kesihatan dalam jangka masa panjang, kalau kita consume daging-daging yang tak berkualiti, yang diragui status halalnya, macam mana dia mengancam kesihatan kita pada masa akan datang kan. Betul. Jadi kerjasama yang diterima amat baik, dan kami turut menghargailah kerjasama yang diberikan untuk supaya awareness tu ada dalam kalangan pengguna dan individu-individu berwajib yang berada di lapangan, yang bekerja di pelabuhan. It's not just about dapat habuan, contohnya untuk keluar masuk, untuk mengeluarkan kontena, you dapat habuan sekian-sekian. It's not just about you get the money. It's more than that. Macam mana kontena itu pergi ke gudang untuk dipack semula bekalan daging itu dah dicop dengan logo halal palsu, and then dibawa ke pasar raya, dan akhir sekali proses yang panjang. Proses yang panjang. Tapi dia boleh lepas dengan begitu macam sahaja. Macam ada something wrong di mana-mana kan. Mungkin the system is there, SOP tu ada, cuma perlu ditambah baik di mana-mana. Macam tadi Bashir sebut mengenai bagaimana kartel yang menggunakan proksi, individu tu digunakan nama tanpa pengetahuan dia. Mesti ada loophole di mana-mana yang menyebabkan mengapa proses mewujudkan satu syarikat itu begitu mudah. So kena ada penambahbaikan dari aspek undang-undang kan. Itu yang sebenarnya kita mahukan. Kan sebab kita yang makan daging tersebut dan kita melihat kepada proses yang begitu mudah untuk melepasi. Saya tertarik dengan apa yang dilaporkan oleh dan memberi reaksi kepada 40 tahun kartel daging haram bertapak di Malaysia. The report detailed the cartel's years of operations meant that it had a solid system in place to ensure that the products from the slaughterhouse until they leave the ports for the markets escape, official secretary. Itu apa yang dikabarkan oleh Bashir. Yes. Solid system. Reaksi selepas mendengar tentang 40 tahun, mereka ada solid system. Saya sangat setuju dengan perkara itu. Bagaimana reaksi yang sebenarnya apabila Bashir, mungkin Bashir boleh kongsikan bila mendengar 40 tahun dah dia berada di Malaysia? Kami berjumpa sumber tersebut bersama-samalah. Kita dengan jangkaan mungkin 5 tahun, 10 tahun. Tapi sumber itu mengatakan 2 generasi. Satu jangka masa yang cukup panjang. 2 generasi itu berapa tahun? Agak-agak lebih kurang 40 tahun. Dia sumber itu mengatakan pihak kartel ni dia dah sediakan satu systematic system dari masuk seperti yang Cik cakap tadi, dari masuknya kontena tu ke negara kita sehingga keluar ke pasaran, semuanya dijaga rapi. Semuanya mengikut seperti kehendak kartel tersebut. So itu yang kita risaukan lah. Dan bila kita jumpa dengan sumber tu pun, sumber tu kata ini, saya ingat lagi kata-kata ni, satu yang memberi impak pada saya lah. Inilah jihad. Jihad kita, hak kita untuk mendapatkan sumber daging yang halal.
Itu hak kita. Betul. Tapi adanya beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab ni mengambil kesempatan dan simply memalsukan yang haram kepada halal, dan bertahun-tahun rakyat Malaysia ni makan daging tu. Dia hanya bukan untuk orang Islam saja sebenarnya. Orang bukan Islam pun juga terkesan sebab ada juga orang bukan Islam pergi ke kedai halal dan makan sebagainya. Dan ikut report yang semalam kita siarkan, kualiti daging itu sendiri meragukan. Ada juga campuran kuda, ada juga campuran kangaroo. Poor quality of meat dicampurkan bersama dengan daging-daging lain, di pack semula dan dicopkan dengan logo halal yang palsu. Baik, penonton-penonton dan juga pengikut laporan kalian berdua menunggu apakah lagi laporan yang akan dihasilkan. Mungkin sedikit boleh dikongsikan dalam usaha apa yang sedang dilakukan untuk menghasilkan laporan seterusnya. Mungkin Suzalina? Mungkin sebab the first step kita dah lakukan kan, kita dah dedahkan benda tu, so tinggal lagi untuk pengguna kata mengambil tindakan seterusnya. Mungkin lebih peka tentang pengambilan bekalan daging di mana-mana, di pasar raya. And then tanggungjawab untuk apa yang kami harapkan adalah tanggungjawab daripada agensi-agensi kerajaan kan, untuk menambah baik sistem sedia ada, ataupun untuk saya rasa poin paling penting adalah untuk kata memotivasikan aspek integriti dalam kalangan segelintir, mungkin hanya segelintir yang terbabit. Bukan semua, hanya segelintir yang menjaga pintu masuk yang mungkin dia tak aware dengan kesan yang lebih besar. Dia ingat just dapat macam ni dah, it's done. So tapi sebenarnya ia membabitkan soal jangka masa panjang pengguna itu sendiri. Macam tadi saya cakap aspek kesihatan, aspek soal agama semua tu kan. Jadi perlunya ada tindakan susulan untuk buka mata semua pihak berwajib untuk menampung mana-mana kelemahan yang ada, yang mungkin ada, ataupun untuk meningkatkan aspek integriti. Takkan kita, sebagai contohnya, kalau kita tak boleh mencegah keadaan itu berlaku, takkan kita nak menjadi penyumbang kepada satu sistem rangkaian yang tak betul kan. Kita menjadi penyumbang kepada punca permasalahan kepada umat pengguna, khususnya umat Islam dan masa akan datang, khususnya pengambilan makanan kan. Jadi perlu ada tindakan susulan daripada agensi berwajib. Dan saya tengok dia punya track dia nampak cantik kan, sebab NGO juga turut mengambil peranan, and then agensi-agensi kerajaan juga dah memberi feedback untuk menjalankan siasatan dan sebagainya. So rasanya okey kan. Okey, daripada Bashir sendiri, apa yang diharapkan daripada laporan-laporan yang disediakan untuk di mata masyarakat? Apa yang masyarakat perlu ambil input daripada laporan yang disediakan oleh anda? Pertama sekali, dia perlu faham awareness lah. Dari segi betapa pentingnya kita perlu memastikan sumber makanan yang diletakkan di pinggan kita ni satu sumber yang sah, yang halal. That's the first thing, paling basic. Makanan kita halal, rohaniat kita sihat, badan kita sihat, insya-Allah ibadah kita pun diterima. Betul. Dia bermula dari situ. Jadi perlunya orang ramai memastikan di gerai-gerai mereka yang pergi membeli daging atau makan di restoran itu, memastikan mereka mendapatkan sumber-sumber daging ni dari sumber-sumber yang sah. Kita nak create sebanyak mana awareness as possible. Itu yang paling penting. Apabila kita dah create awareness tentang betapa pentingnya kita mendapatkan sumber yang halal, yang benar-benar sah, dari situ kita boleh kurangkan sedikit demi sedikit pengaruh kartel ni. Dan lama-kelamaan kita boleh hapuskan totally. Kita kena memutuskan ataupun mengurangkan penerimaan import kan. Mungkin kita perlu lakukan hasil sendiri untuk memenuhi permintaan di pasaran tempatan. Mungkin juga. Terima kasih banyak-banyak Bashir dan juga Suzalina bersama dengan kita pada hari ini. Dua wartawan yang menghasilkan laporan yang cukup padat, yang cukup mantap berkaitan dengan kartel daging haram. Pastinya pelbagai informasi yang kita mahukan anda untuk mendapatkan kesedaran bagaimana pentingnya untuk memastikan logo halal yang sahih sahaja untuk kita letakkan di atas pinggan, itu yang menjadi darah daging kita. Bila manusia bertuhankan duit ini sanggup menggadaikan kedaulatan negara. Itu yang kita dapat lihat apa yang berlaku tentang kartel daging haram ini. Jadi terus sahaja kita akan bincangkan tentang isu logo halal bersama dengan Fazli Fuad. Silakan.
Okey, baik. Terima kasih Anim Izzati di sana. Itulah dia ya, bercakap ataupun berbicara tentang halal ini. Sebenarnya ianya merupakan salah satu daripada isu sensitif sebenarnya di kalangan umat Islam ya. Dan kita ni sebagai pengguna, orang yang terakhir untuk menjamah daging tersebut, kita memang tidak mengetahui ya adakah ianya halal ataupun tidak kerana ianya masuk di Malaysia dengan ceritanya ianya telah pun ditukar kepada logo halal palsu. Baik, kejap lagi kita akan berbicara atau bercakap tentang perkara ini ya, iaitu pemalsuan logo halal ini bersama dengan tetamu kita yang telah pun berada di sebelah saya. Tapi untuk waktu ini kita ingin anda saksikan satu pigisan iaitu industri halal di pasaran yang mana ianya telah pun dikatakan daripada Halal Development Corporation ataupun HDC. Kita saksikan. Jabatan Agama Islam Negeri Johor akan mengadakan mesyuarat khas pada Isnin ini berhubung isu kartel daging yang menipu label halal susulan pembongkaran gudang kartel itu di Senai. Ini merupakan satu kontaminasi yang berlaku di peringkat dalaman. Ya. Saya melihat pada perkara ini merupakan satu benda yang serius dan sebenarnya dari segi proses penginputan daging di Malaysia merupakan satu proses yang ketat. Ia perlu melalui beberapa prosedur yang begitu teliti, di mana daging-daging yang hendak diimport masuk ke dalam Malaysia perlu mendapat kelulusan daripada Jabatan Veterina dan juga pihak Kemajuan Agama Islam Malaysia iaitu JAKIM. Jadi kita di sini kita perlu faham apabila produk itu diimport dan masuk ke Malaysia melalui custom, ia telah melalui satu proses yang amat ketat. Dan sekiranya kontaminasi itu berlaku ataupun percampuran dengan daging-daging yang tidak halal dan sebagainya berlaku di dalam negara kita, ini merupakan satu isu yang saya klasifikasikan sebagai isu penguatkuasaan. Jadi di sini saya nampak pihak yang berwajib iaitu pihak KPDN HCP dan juga JAKIM sedang giat melaksanakan ataupun memperkasakan lagi penguatkuasaan untuk produk-produk halal, terutamanya produk halal yang berasaskan daging di Malaysia. Pada saya, pengguna tidak perlu gusar. Dan sekiranya memerlukan maklumat yang lebih lanjut, boleh sahaja melayari laman-laman web tertentu, terutamanya laman web JAKIM dan laman web Jabatan Veterina Malaysia untuk mendapatkan pengesahan. Dan juga untuk membuat satu perbandingan ataupun satu rujukan berkenaan logo yang dipamerkan ke atas produk-produk tertentu tersebut yang mereka hendak beli untuk memastikan yang logo tersebut datang daripada badan-badan yang telah pun diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Itu amat penting. Ya, walaupun daging yang telah pun diimport dari luar negara melalui pelbagai SOP yang telah pun ditetapkan antaranya daripada JAKIM, daripada JKDM, daripada Makis dan sebagainya. Tetapi itulah dia disebabkan laporan ini telah pun dikeluarkan menyebabkan kita terfikir dua kali kalau kita ingin memakan daging tersebut, adakah status halalnya itu betul ataupun masih lagi diragui. Baik, untuk memperkatakan tentang daging import ni, pemalsuan logo halal, saya rasa orang yang paling layak untuk bercakap tentang perkara ini, inilah dia, saya kenalkan kepada anda, Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Toki lah. Toki je lah ya. Okey Toki, kita sedar bahawa ini merupakan salah satu daripada sensitif lah sebenarnya kalau cerita pasal halal ni. Macam saya sebut tadi, sebenarnya kita ni 40 tahun sebenarnya tak sedar yang kita makan daging import ni, kita tengok dekat plastik itu, okey halal, kita dah rasa okey halal lah kan. Tapi apabila pendedahan ini telah pun dibuat, barulah kita macam terfikir dua kali, adakah benar ianya halal ataupun tidak. Jadi sebagai permulaannya mungkin Toki boleh kongsikanlah ya, perkara ini memang mengejutkan dan mengecewakan sebenarnya rakyat Malaysia ini. Daging tak berlaku. Tapi sebenarnya ini adalah lesson kepada kita lah. Lesson pada pengguna dan semua rakyat Malaysia pun. Pasal kalau kita ni mungkin yakin Toki dulu kurang makan ayam. Pasal dengan ayam yang sembelih tu sembelihan tak betul. Jadi makan daging. Betul. Jadi sekarang ni daging pun tak berapa nak makan. Jadi mungkin juga kita perlu melihat daripada sudut SOP yang ada. Saya tak kata SOP yang ada tu tidak cukup. Tapi maknanya perlu ditambah baik supaya ia melalui tapisan yang memberi keyakinan kepada kita. Pasal hari ini kita takut. Kita rasa entah ya, entah tidak. Pasal setakat CJ halal. CJ halal tu memang melalui proses. Tapi apa proses tambahan yang perlu ada?
pasal macam yang di Kelang. Dia orang chop, di sana samalah yang dekat sini pun sama. Yang kita tengok kat pelabuhan Kelang tu dia bawa daripada Bolivia. Dia tukar stiker kat free trade zone tu. Lepas tu dia edar lah. Jadi di sini pun nampaknya lebih kurang ada juga kaedah yang macam tu. Jadi macam mana kita nak tambahkan tapisan supaya probability pasal daging yang macam di free trade zone tu sebenarnya dia tak patut jual di Malaysia. Dia tak boleh jual pun. Tapi maknanya dah masuk ke free trade zone, dia tukar packaging, lepas tu dia chop, lepas tu dia ada lalu jalan belakang. Jalan belakang tu yang bolos. Jadi daripada situ dia keluarlah di pasaran Malaysia pula. Jadi pasal daging di Bolivia ni kita dimaklumkan murah. Ya, betul. Jadi dia buat chop. Buat chop ni tidaklah susah mana. Orang lesen pun orang tiru IC pun orang buat dia. Jadi mungkin kena ada tambahan kepada proses menyelamatkan pengguna. Pasal kita kalau makan barang tak baik macam saudara Basir sebut tadi, sudah tentu kita akan jadi huru-hara. Nasib baik muka tak bertukar. Tapi betul lah sebenarnya apabila mereka ini menukar daging import tu, mereka menukar status logo halal tu disebabkan mereka ni nak untung lebih. Disebabkan daging itu adalah daging yang seperti mana Toki katakan tadi, tak dibenarkan masuk pun dekat Malaysia kan. Dan itu ada, kita duk fikir kalau yang mana mereka yang membuat keuntungan ni, mereka tak fikir pun kita yang makan ni sebenarnya apabila kita ni memakan daging-daging yang tidak ditentukan halalnya, dan juga daging ini daging murah, faktor kesihatan pula akan timbul selepas itu. Mungkin kita akan rasa sakit dan sebagainya. Sakit ke, kita tak tahu apa proses dia. Jadi saya rasa mungkin tiba masanya dia perlu ada kesukarelawan. Sukarelawan ke di kalangan masyarakat. Pasal kalau kita tengok contohnya yang sembelihan ayam. Sembelihnya ialah JAKIM dah bagi kelulusan. Tapi mana nak letak pegawai JAKIM 24 jam kat situ? Betul? Tak mungkin. Jadi maknanya mungkin kena peranan orang ramai atau pengguna. Contohnya AJK masjid ke boleh melawat, perlu melawat benarkan melawat supaya dia sendiri boleh saksikan proses penyembelihan itu. Pasal ada juga yang kita terima aduan yang mati itu bukan mati pasal sembelih. Mati pasal lemas. Pasal tak sempat nak mati, dah masuk dalam air, panas, mati terus. Jadi ini yang kita takut pasal pengguna Islam yang kita melihat proses kalau daripada sains ni pun maknanya kita nak darah tu keluar supaya penyakit tu keluar. Tapi kalau dah terus tenggelam terus, jadi macam mana apa akan jadi? Jadi sebenarnya saya semalam cerita dengan kawan, dia kata kalau ayam tu yang biasanya yang kita belilah kadang-kadang yang proses tak betul, kalau kita masukkan dalam washing machine, ayam 2 ekor tu boleh keluar dalam benda-benda yang pelik-pelik tu, air ikan benda dalam 1 kilo. Jadi cuba bayangkan. Jadi tak tahulah. Tapi apa pun maksud kita sebagai pengguna hari ini kita sedar. Kita perlu sedar, maknanya dulu okeylah take for granted. Mana sekarang ni tak boleh lagi. Mungkin ambil ayam daging tempatan, kena belajar sembelih ayam. Tahu sembelih ayam? Tahu. Tapi jangan sampai putus lah kepala tu. Jadi ini yang kita perlu didik balik masyarakat kita, kerana walaupun apa dia proses, custom ke, makis ke, port authority ke, dia memang lalu proses yang kalau ikutkan mungkin okeylah. Tapi maknanya dah tentu tak okey sekarang ni. Jadi apa proses akhirnya yang nak makannya kita. Jadi mungkin kita kalau kita tengok dalam masyarakat hari ini macam-macam masalah sosial ke benda, dan mungkin antaranya adalah disebabkan makanan yang kita makan. Bila kita makan macam tu, kita hati jadi huru-hara, nak buat benda tak betul. Jadi itu yang kita perlu at the end of the day kita yang nak makan. Jadi maknanya makan tu pun biar berpada-pada, jangan makan ni satu proses untuk kata orang hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Jadi kita biarlah makan untuk hidup saja. Kan? Okey, bercakap pasal makan tu, makan daging. Saya rasa selepas pendedahan yang telah pun dikeluarkan, Toki pun antara orang pertama juga yang mengeluarkan cerita ini. Okey, baik, selepas kita dapat maklumat. Ya, betul. Yalah, selepas pendedahan dibuat kartel daging import ni sebenarnya, ianya telah pun membuka minda dan juga mata masyarakat sekarang ini untuk mereka berfikir dua kalilah untuk nak makan daging import. Dan ada di antara kita yang mungkin ada rasalah macam tak apalah, selepas ini
ini mungkin mereka ini ingin memboikot terus daging import ini. Adakah perkara ini harus dilakukan oleh kita sebagai umat Islam ini? Ataupun sebab apa? Kalau kita fikir, kalau ramai, contohlah jutaan rakyat Malaysia ini memboikot daging import, saya rasa ianya juga mungkin boleh menjejaskan ekonomi negara juga dalam masa sama juga. Macam mana Toki melihat kalau boikot, sama ada nak puasa ataupun nak bela sendiri. Ya, bela sendiri. Bela sendiri. Pasal kalau import memang daripada luar. Maknanya proses itu kalau kita banyak ganti lembu tempatan lagi dah baik. Tapi apa pun kita lihat dalam proses ini yang pentingnya apa yang dibuat pendedahan oleh kawan-kawan kita Saudara Basir dan siapa tadi namanya cukup bagus untuk membawa kesedaran. Mana yang bagi electric shock sikit pada kita semua. Pasal hari ini kita dah mengantuk aja dah comfortable kan dengan keadaan hari ini. Jadi dengan ada yang pendedahan seperti ini, maknanya semua perlu balik ke meja balik. Ada authority mana yang tak kena. Pasal kalau ikutkan proses tu dah ada. Tapi mungkin contohnya peranan JAKIM. Sebenarnya tak boleh nak salahkan JAKIM. Pasal yang import tu dia tukar logo, tukar apa benda. Tapi mungkin ada tambahan. Macam mana satu proses yang akhir untuk double check, double confirm barang yang diimport itu, yang kita makan itu melalui proses tapisan terakhir, di mana boleh melibatkan pengguna ke atau melibatkan mungkin reward, kalau reward tinggi sikit ke, pasal yang kita dapat maklumat pun orang bagi maklumat tak ada benda bagi pun. Tapi mungkin kalau ada reward ke, kalau ada proses yang lebih stringent supaya kita dilindungi. Pasal pengguna hari ini bukan pengguna sangat pun. Maknanya diperguna lebih lagi. Banyak dipergunalah. Memang. Selepas pendedahan ini dikeluarkan juga langkah kerajaan menerusi Kementerian Pertanian dan juga Industri Makanan sebenarnya. Mereka memang mengatakan bahawa mereka akan menarik balik AP kepada kartel-kartel daging import ni. Dan adakah sebenarnya langkah itu adalah langkah tepat ataupun sebenarnya perkara ini akan berlanjutan juga sama saja? Iyalah, kita ni berusaha. Tapi apa pun saya rasa proses itu perlu dilihat kembali. Contohnya satu benda Contohnya maknanya kita at the end of the day kita seharusnya membawa benefit kepada semua. Hari ini bila sebuah syarikat dapat sijil halal, contoh sijil halal di hotel. Ini Toki nak share ni kerana Toki rasa sudah perlu tiba masanya. Contohnya sijil halal di hotel. Kita nak kalau boleh JAKIM memerlukan pemilik syarikat supaya melalui kursus halal itu sendiri walaupun dia bukan Islam. Kalau tidak, dia dapat bisnes yang tak tentu apa benda dapatnya pengguna. Jadi kita nak kalau boleh, dia mendapat maklumat apa keperluan halal itu sendiri. Maknanya bila dia makan barang halal, barang ni bagus, darah keluar. Sebab tu Islam suruh macam ni. Maknanya ada unsur dakwah juga. Pasal kalau dah mungkinlah, bukan apa lebih dia nak mengenali. Pasal kadang-kadang kita take for granted, kita beri mereka import permit ataupun syarikat yang dapat pensijilan halal, tapi dia terkeluar daripada ilmu itu. Ilmu itu dia tak dapat. Kita nak ilmu itu dia dapat sekali lah. Satu form of dakwah also. Dan benda ni mana tahu kot dia tengok bagus ni. Dia pun terbuka hati dia. Jadi dia maknanya kita nak tambahkan nilai dalam jiwa bukan semata-mata berkaitan dengan material atau duit. Maknanya proses itu untuk membawa kesedaran kepada semua. Tak kisah Islam bukan Islam, tapi dia faham. Inilah dia proses. Maknanya benda ni terbukti pun daripada segi sains. Maknanya darah yang keluar itu membawa penyakit apa benda. Jadi kita nak dia faham dan ia membawa kepada satu proses kebaikan untuk manusia. Betul. Jadi mulai saat ini saya rasa pengguna harus bijaklah Kena. Bukan sahaja mereka ni macam menerima sahaja apa yang diberikan kepada mereka ini. Dia nak sedap. Nak sedap saja kan. Jadi mulai saat ini kalau andai katalah kalau nak beli daging dan sebagainya, keutamaan harus diberikan kepada daging tempatan lah. Ambil lah. Tapi dia macam ni. Daging tempatan mahal. Orang cakap macam tu. Makan sikit. Jadi kurangkan makan. Jadi badan pun. Tapi kita harapkan juga bahawa banyak lagi lah sebenarnya penguatkuasaan yang mana telah pun dilakukan sebenarnya daripada agensi kerajaan ini. Saya rasa harus dipergiatkan lagi lah sebenarnya kan. Dan sebenarnya kita ni sebagai umat Islam tidak haruslah kita ni mengambil pendekatan mengambil duit tepi ni kan dan sebagainya. Itu tak boleh tu. Kan sebab benda ni sebenarnya banyak benda lah nak cerita kan daripada awal sampai akhir ni. Tapi Toki ini saja masih yang diberikan Toki. InsyaAllah kita jumpa lagi.
Banyak lagi sebenarnya nak tanya kan, tapi itulah masa tak sempat. Tapi tak apa, kita harapkan juga bahawa kita sebagai pengguna harus bijaklah untuk memilih daging mana yang harus kita makan. Dan kita tahu, kita sedar yang sekarang ini kita macam terfikir adakah daging yang kita makan tu halal ataupun tidak. Tetapi itulah dia, kita kena pandai yang bijak untuk memilih daging tersebut. Baik, terima kasih Toki, Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Selepas ini kita nak bersama dengan Fetri. Ada 4 orang yang bakal untuk menghiburkan industri hiburan kita, iaitu mereka ini daripada Vocalmania. Okey, sebentar lagi pastinya di Malaysia hari ini. Kini tiba untuk pertarungan terakhir demi bergelar juara rookie dan juara idol. Dirimu hanya rasa hati. Siapakah yang bakal menggegarkan pentas Vocalmania? Nantikan Vocalmania Finale Sabtu 26 Disember 9 malam eksklusif di TV3. Okey, final akan muncul Vocalmania dan hari ini kita bersama dengan 4 finalis yang telah pun terpilih. Okey, diperkenalkan. Saya pun takut dah sebut nama dia. Aaron Lambert. Yes, betul. Okey. Andai. Okey, Alif Karim. Yes. Ya, Aisyah Redno dan Daniel Chua. Okey, Chua. Okey, baik. Itulah sebab dah sekejap dah sampai the final. Betul. Jangka tak sampai ke peringkat ni. Ya. Serta yang paling senior kan? Yang paling senior kan. Itulah saya tak jangka sebenarnya saya boleh sampai ke tahap ni sebab kalau kita tengok dia berdasarkan undian sebenarnya. Okay, dan saya baru lagi kat dalam Malaysia ni, dalam industri Malaysia ni saya masih baru compare tu yang lain-lain. Dia dah ada fan base. Tapi orang kata rezeki, mungkin ramai juga yang menyokong. So, terima kasih kepada semua yang undi saya sampai ke tahap apa keunikan sebenarnya? Keunikan saya? Abang tengok macam mana? Unik ke tak unik? Image, rambut. Image kan. Saya punya image lah. Maksudnya image. Saya memang tak ada lagi kat Malaysia ni. Saya pastikan yang limited edition is Aaron Lambert. Tak sama macam Alif, tak sama Aisyah, tak sama dia. Tak sama lah. Sebab betul dah disusun mengikut seniority. Okey, macam Alif pula dah biasa kan masuk pertandingan. Kemudian ada ilmu dalam bidang muzik. Adakah itu kelebihan untuk bersaing di pentas final? Kata kelebihan tu saya sebenarnya nak tunjuk kat semua orang yang okeylah, ilmu kita perlu kongsi kan. Jadi bagi final ni untuk bersaing dengan mereka seperti Iran dan lain-lain ni macam yalah. Itu yang tak sabar tu nak tunjuk. Okey. Sebab awak punya kekuatan apa sebenarnya? Vokal yang macam mana? Alamak. Vokal saya lah. Orang kata besar. Itu dia. Okey. Patutnya Iran yang ambil besar tu. Kalau aku kecil ke saya? Besar juga aku. Salah satunya Bunga. Ada rasa bertuah tak sebab the only one? Amila sebagai seorang Bunga rasa bertuah, betul tu ada. Tapi of course tekanan tu ada sebab dibandingkan dengan jejak-jejak impian ni. Yang senang belaka. Ada kelebihan tak? Macam perempuan mungkin lebih dari segi pakaian kan akan memukau audience. Nantikan malam final. InsyaAllah. Okey. Daniel, dah biasa kan? Pentas final. Kalau ni macam mana? Sebab berdampingan dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya? Idola kecil lah saya kata. Apa yang saya boleh kata is dah lama, proses dah lama kan. So saya pun dah masuk Vocalmania ni, saya dapat bergandingan dengan senior. Kalau sebelum ni macam saya bergandingan dengan orang kata apa, umur yang dekat-dekat dengan saya. So macam the seniors like Iran's here. Walaupun dia kata dia baru lagi, but saya tak rasa like dia orang ni baru, but macam cara dia orang perform kat atas pentas pun like very baru professional. Dalam industri tapi dah lama kan. Yes. Okey. Jadi apa yang akan menjadi tarikan daripada rambut, image, kadang-kadang ada artis yang hebat tapi kesilapan memilih lagu juga mungkin jadi betul. So kalau untuk final nanti kita akan pastikan lagu tu lagu yang famous lah especially sebab lagu tu pun main peranan juga. Dan performance pun kena seiring dengan image. Janganlah image beria nyanyinya haus kan. Kenalah orang kata seiring dengan apa yang anda lihat dan juga performance dan juga nyanyian. Sebab kalian bertanding, biasa pertandingan reality ada audience kan. Ada fan club yang boleh bagi semangat. Kali ini macam mana? Final tapi mungkin
tak ramai macam gegaran Betul lah, tepukan betul. ke? Saya rasa macam ada impact tak? Macam saya, kalau macam saya dah biasa perform depan orang, ada orang. Bila tak ada orang ni, kita rasa macam aku nyanyi seorang-seorang kan. Ada kamera je. Sebab bila tarik tu orang akan tepuk kan. Itu yang buat semangat sebenarnya bila perform. Lagi tarik lagi kan. Kita rasa semangat daripada orang yang telah melihat, telah menonton kami dan pula semua support yang mereka telah support dan undi kita semua, kita boleh rasalah kat atas stage tu walaupun tak ada orang. Betul. Okey, pengalaman bertanding lah walaupun masih kecil kan. Kan kesilapan sikit tu boleh menjejaskan markah. Betul. Jadi apa yang nak mengurangkan debaran, nak mengurangkan terlalu over practice. Kadang-kadang rehearsal okey tapi bila final ada sikit kekurangan. Apa yang perlu dilakukan? Kalau untuk Daniel sendiri, Daniel jenis yang Daniel kena fix untuk apa yang Daniel nak buat untuk atas pentas. Kita tak boleh macam hari ni kita buat lain, hari esok kita buat lain, nanti kita buat lain lagi. Sebab benda tu dia akan menyebabkan ada minor mistake. Kalau boleh kita nak elaklah minor mistake tu. And then over practice ni pun sebenarnya tak bagus juga. You have to give yourself a break from practice. So make sure yourself have a good rest. Jadi sebab dah ada single kan. Okey. Adi pun pernah kan? Ada. Pernah. Okey. Jadi yang Aisyah belum lagi. Aisyah alhamdulillah ada. Okay, lepas ni nak buat satu penampilan semula ke 2021? Ada single? Saya belum. Saya belum. Okay. Saya je belum. So mungkinlah insya-Allah kalau ada rezeki selepas Vocalmania ni saya akan keluarkanlah sebab ramai tunggu ni bila keluar single. So ada rezeki nanti mana tahu kalau boleh berkolaborasi dengan budak-budak Vocalmania yang lain. Sebab dah pilih AB Version ni maksudnya tak boleh pakai baju ulangan lah. Baju ulangan? Yes, betul. Itulah susah. Dia statement. Kena. Statement kan. Kalau kita punya style ni statement tak boleh nak pakai yang sama. Kenalah. Size kita pula special. Memang kena customize. Kena cari yang something yang boleh orang suka. Di luar pentas bermusuh tak? Tak ada. Kita tak boleh jumpa sebenarnya. Seperti keluarga. Kalau jumpa habis. Ini bapa, ibu, anak-anak. Ibu. Dapat dari bapa ibu. Macam mana pula degradasi Idol nanti? Idol, kami ada berbincang juga dengan Idol sebab nanti cerita kita dah tahu juga kan kita akan bertemu dengan siapa. Kita tahulah tapi orang luar tak tahu lah. Tapi kita kena rahsiakan. Tapi adalah kejutan-kejutan elemen tu. So nantikan, please tengok 26 Disember hari Sabtu finally. Ini dah minggu ke? Ini minggu ke-8. Minggu ke-9. Dari tahap kepenatan macam mana? Menghafal lagu baru kan? Sebab anda semua budak-budak muda kan? Lagu baru dengan susunan muzik yang baru. Ya, kerana sistem Vocalmania ni dia setiap minggu berlainan rookie. Jadi kita ada masa untuk rehat dan strategisekan lagi. Kita plankan lagi strategi. So ada masa dalam 2-3 minggu pergi semi-final dan juga final. Apa beza pula dengan saya? Saya minggu terakhir sebelum ke semi-final dan final. Saya direct. Ni direct. Orang yang hebat macam tu. Lepas tu saya pula itu dia letakkan je. Tapi tak apa. Stamina kena jaga. Kesihatan kena jaga. Semoga final nanti kita dapat bagi yang the best. Kita nak berhibur sebenarnya. Betul tak? Betul. Kita macam menang kalah itu kata rezeki tapi sebenarnya kita nak bagi orang kat rumah semua yang dekat rumah happy dengan performance orang nak menari ke apa ke boleh join nanti. Walaupun senior tapi bila tengok adik-adik pun ada juga ilmu dapat kita kutip betul tak? Betul belajar daripada orang. Sebab kita tak sempat nak nyanyi hari ni boleh tak seorang bagi satu line nyanyian. Go Iran. Sana dulu. Alamak tak boleh. Dia kena sini dulu. Orang agak emas kena tengok dulu. Tak boleh betul. Dia kena sini dulu. Dia hormatilah dia nyanyi dulu. Lagu apa-apa je. Apa-apa je. Okey, kita nyanyi lagu konsert lah. Kita nyanyi konsert bagi fair. Bodohnya aku melepaskanmu, sesal yang ku rasa menghantui diriku. Okay, thank you Daniel. Okay, lagu konsert. Lagu konsert. I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do, and I've hurt myself by hurting you. Okey. Macam mana tu? Okey. Malam ini akulah seniman. Setelah kita putuskan tunangan. Okey dah. Putus ke? Oh my god. Tukar baju dulu ke? Tukar baju. Okey. Okay. I don't want to close my eyes.
eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss that day. Terima kasih. Tarik rambut maintain ya. Itu gerak juga tu. Okey, dan sekianlah Sabtu ini siapa kamu muncul sebagai juara Vocalmania. Okey, hebat-hebat belaka. Semoga memberikan impak kepada industri muzik kita yang mahu berkembang dan sukses. Okey. Dan sepadan bersama dengan dua vokalis hebat, Sarah dan Azama, untuk lagu terbaru mereka selepas ini di MHI. Engkau rentakku melodi bersatu di dalam rasa, merasa jiwa sang pemuja membuai seluruh raga. Pada garis nota irama kita nyanyi lagu merdu, akulah suara mengiringi melodi yang kau mainkan. Kita sering berbicara, kan bersama mencipta berkarya. Namunkah tentuannya hadir dalam keterpaksaan, rasa sepi, hilang nada dan irama. Kau pergi tak kembali, aku rindu. tak pernah mengimpikan untuk bersama mencipta bahagia. Namun ketentuannya hadir dalam keterpaksaan, Rasa sepi, dan irama. Pada garis nota terakhir, ku dendangkan lagu ini yang kau corekan, buat teman sering dirindukan. isi kekosongan, bunuhkan sunyian. Itu dia Hazama dan Siti Sarah. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terakhir buat teman. Pagi. Kenapa tak macam pagi ke? Saya rasa macam dah petang. Itu dah dia sebab. Tapi lagunya sungguh sedih Ya. Sebab lagu ini
di mana pencipta melodinya tak dapat mendengar pun hasil akhir untuk lagu ini. Masya Allah. Okey, tak minta maaf tiba-tiba gelak kita bawa ke mood yang lain pula. Ya, ya. Okey, macam mana boleh bermula melodi lagu ini? Mak nak cerita, Mak? Sarah lah. Sarah yang antara orang yang terawal yang mendengar melodi ni. Okay. Saya dapat dengar lagu melodi ni daripada Instagram. Okay. Yang ada dekat tempat kejadian, Sarah. Saya rasa elok Sarah lah yang Okey, cerita dia bermula dari masa Sarah nak buat arrangement lagu untuk lagu lain. Di mana Sarah panggil Lok Yu, arwah Abang Lok Yu untuk menjadi arranger. Tapi pada hari tu Sarah jumpa dia dalam keadaan dia yang sangat berbeza dengan apa yang pernah Sarah kenal dia, arwah. Arwah dia orang yang sangat ceria. He's very funny, easy to talk to, you know. Tapi pada hari tu Sarah jumpa dia dalam keadaan dia sangat sedih dan nampak dia breakdown. Setelah 2 sahabat baik dia meninggal dunia, dan dia cakap dia dah tak nak buat muzik. Saya sebenarnya pada masa tu saya rasa sangat sedih lah dengan statement dia tu kan. Dan masa kita rehearse, lepas habis rehearse tu dia cakap dengan Sarah, sebenarnya saya ada buat lagu untuk arwah Haji. Dia cakap, okeylah, saya nak dengar. Cakap, malulah saya. Jangan macam tu. Awak dah lah, dia tak pernah mendengarkan lagu-lagu. Dia tak pernah cipta lagu kan, Mak kan? Ini adalah lagu pertama yang diciptakan. So saya rasa sangat-sangat terharulah sebab saya pun antara orang yang terawal dapat dengar kan. Jadi masa dia mainkan lagu tu, kalau kita boleh tengok dekat video klip ni, part last kali itulah harinya. Itulah kejadiannya. Dan saya cakap, bang, lagu ni sedap. Sedap sangat. Cakap, Dik, lagu ni lagu instrumental. Saya tak dapat bayangkan macam mana penyanyi nak nyanyi lagu ni sebab dia punya perubahan not yang sekejap bawah, sekejap atas, sekejap bawah, sekejap atas kan. Jadi manager saya cakap, boleh, lagu ni boleh. Tak ada, Sarah record lagu ni. Sepatutnya lagu ni kita riliskan selepas lagu single saya. Tapi tak sangka arwah pergi dulu kan. Jadi kita decide untuk record lagu ni dulu bersama dengan Hazama. Hazama pun antara rakan artis yang agak rapat dengan arwah kan. Sebab kita masa hujung-hujung tu kita ada satu program sekali, Mentor Millennia. So masa tu saya offer diri saya untuk, sebab saya nampak dia post kat IG dia. So saya offer diri saya untuk, bang, kalau tak ada lagi penyanyi yang nak nyanyi melodi tu, saya offer diri saya untuk, sebab saya punya niat untuk contribute kepada yang dah tak ada. Yang tak ada juga, sebab kita kenal juga kan. So saya rasa macam saya nak ada dalam projek tu. Tapi itulah dia, perjalanan jadi macam ni kan. So kita mengejutkan lah. Mengejutkan lah. Perjalanan yang agak mengejutkan. Saya ada rasa sedikit terkilan lah sebab kita record lagu ni arwah tak dapat dengar. Tapi saya rasa ini antara tanggungjawab kita as a friend. Salah satunya which is kita akan donatekan lagu ni. Macam mana dia punya royalty tu kita akan donate kan pada keluarga dia. Sumbanganlah selepas dia banyak berjasa semua kan. Ya. Saya rasa as a friend itulah yang lagu saya persahabatan lah ni kan. Ya. Okey. Satu lagu yang mungkin mendapat kesukaran bagi kalian berdua untuk record, untuk menyanyikan semula kan. Apabila buat promotion seperti ini, anda harus nyanyikan banyak kali. Tapi vibe dia berbeza, bukan macam lagu-lagu sebelum ni. Macam mana Siti Sarah dan juga Hazamah nak mencarikan satu aura berbeza setiap kali menyanyikan lagu ni? Aura berbeza tu maksudnya macam mana? Maksudnya ada cerita di sebalik lagu ini. Bukan macam lagu biasa. Lagu cinta biasa kan? Bukan lagu macam biasa. Lagu ni sebenarnya tanggungjawab dia sangat besar. Sangat besar. Saya rasa lagu ni vocally pun mencabar, emosi pun mencabar. Dua-dua. Cuma apabila kita tahu lagu ni berkenaan apa, berkenaan kita dengan kawan, dia tak sama dengan lagu-lagu yang pernah saya nyanyikan. Lagu ni mungkin hidup sebab
lagu ni memang cerita benar. Betul. Itu yang kita, kalau soalan tadi kenapa setiap kali kita perform, kita akan bagi vibe-vibe yang berbeza sebab cerita ni kisah benar yang dah berlaku dan orang yang dah tak ada. So, emosi tu memang sentiasa ada dalam kita sebab dia dalam every time kita nak nyanyi tu dia dah on. Dia ada. Dan melodi dia pun sedap lah. Tahun ni pula ramai yang meninggalkan kita kan. Dalam industri. Ramai yang terpakai untuk semua video lah kan. Okey, ada pemanggil yang ingin bercakap dengan kalian. Okey, kita buka talian sekarang ni 03-7726-1003 untuk anda berbicara bersama dengan Siti Sarah dan Hazamah yang ada dekat sini. Okey, kalau nak tadi kita dah masuk ke mood sedih. Kali ni nak ceria pun tak apa. Senang untuk mereka berdua datang ke MHI kan. Okey. Talian kami dibuka sekarang. Okey, dan soalan kepada mereka berdua. Siti Sarah sendiri perkembangan bagaimana selepas ini? Perkembangan saya lepas ni saya akan ada another single dan saya sebelum ni single Sarah rancak ya. Sebab daripada semakin kemudian tiba manis kan. Manis. Macam tukar kena mempelbagaikan. Sebenarnya manis tu adalah ni cerita sebenar pasal manis tu adalah lagu tu sebenarnya lagu untuk produk saya. Masa tu saya ada keluarkan satu lip matte sweet pop. So saya lagu tu sepatutnya lagu produk. Tapi saya rasa macam lagu ni interesting. Sedap pula. Lagu ni macam sedap pula. Jadi dah. Lepas tu saya cakap kita release je lah. Tapi untuk produk ada lagu tak? Kita macam pakai-pakai jugalah kan. Macam tu. Okey, ada pemanggil. Ya, pemanggil pertama, Syed Salim dari Batu Kikir. Assalamualaikum, Cik Syed. Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Silakan nak tanya soalan dekat siapa? Siti Sarah. Dengan Cik Sarah. Cik Sarah. Saya macam Syuib tadi. Apa khabar Cik Sarah? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam, apa khabar? Sihat? Baik, sihat ke tu? Sihat, saya memang minat suara Cik Sarah daripada dulu lagi. Ya Allah, terima kasih. Dengan dia punya teori dia, dia kata dia. Dan dah lama apa sekali lah. Zaman Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Cik Salim tak kerja hari ni? Saya tak kerja, saya luar ahli muzik, main gitar. Main gitar. Ahli muzik. Boleh perform dengan Hazamah? Boleh. Bukan. Dari untuk saya ni dulu main gitar Jeng Kayu. Habis setting ini. Mana buat setting. Kumpulan Jeng Kayu. Okey, dulu kami dengar sayup mungkin kat kebun tu. Itulah. Dia macam sayup-sayup kat lambai macam tu. Soalan tu. Dah pencen dia. Selamat menikmati pencen lah ya Cik Salim. Okey, ada soalan ke nak tanya? Apa-apa? Mana soalannya? Kena sembang je tak apa. Sekarang temat juga lah pada lagu-lagu yang ke sini yang terbaru dan katanya baik sekali pada kita lah. Terima kasih. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih. Bukan soalan tapi ucapan saya. Ucapan. Okey, alhamdulillah. Okey, sebab macam mana mendepani 2021 makin matang, makin apa dia? 2021. Okey. Kan makin matang kan. Macam mana mendepani kedewasaan? Mama dulu. Mama. Muzik lebih matang ke muzik berlainan ke macam mana? Depan sama umur apa? Saya tahun depan kalau ikutkan tahun 37 lah. Okey. Muda lagi. Muda lagi. Saya macam biasalah, saya akan keluar lagu baru dan mungkin direction music pun kita ikutlah era. Sekarang ni era pun dah 2020 kan, dia punya sound pun dah berubah. So kita follow, kita tak boleh nak melawan arus tu. Nak tak nak kita kena follow up apa yang industri ataupun muzik tu tengah tengah in tu. Betul. Mendepani cabaran COVID-19 ni, Sarah sendiri dah ada bisnes, show pula ada kan. Anda antara individu yang terlibat dalam semua aspek ekonomi kan, bisnes ada, sebagai seorang artis Sarah pandai berlakon kan? Tak. Kan tengok macam watak-watak lucu pun menjadi kan. Boleh berlakon tapi dia tak pernah try tu kot. Saya tak ada kesabaran untuk menunggu. Tunggu scene. Ya. Kalau saya buat untuk produk pun saya macam cepat. Ini lakonan mantap. Saya tak boleh. Dia boleh berlakon dengan Syuib je. Kalau Syuib ada. Tak boleh kalau dia ada saya. Lagi tak boleh.
fail terus. Dia akan jadi satu pergaduhan kat situ. Cik Azamah tak buat comeback drama? Ada. Akan datang kita ada satu cerita drama daripada TV3 juga. Ada champion lah. So, yalah, kita pun sekarang ni kita tengok konsert-konsert show-show pun banyak telah tangguhkan, tangguhkan kan? Sebab kita punya yang 4G pun sebelum ni ditangguhkan sebab kita punya COVID. So, saya banyak ambil job yang berlakon lah. Saya saja je lah untuk kembangkan saya punya bakat. Watak lebih kurang sama yang itu ke? Tak, watak lain. Serius ke? Kelakar ke? Sini serius. Sebab saya rasa cerita kelakar saya boleh handle. Cuma saya punya kehendak saya nak kalau boleh cerita lebih mungkin boleh saya improvekan lagi saya punya. Sebab watak serius tu yang kita boleh. Antagonis tu je? Hero yang baik lah. Tak sama, yang penting hero. Hero. Biar tak pergi tapi hero. Okey, kita bersama dengan pemanggil seterusnya dari Kedah. Yang penting hero. Assalamualaikum. Halo. Hello, Assalamualaikum. Kita minta jauh sikit daripada kaca TV. Jangan dengar TV. Tengah dengan TV. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zuriah Yunus. Ya. Oh, Kelang Selangor. Okey, silakan bercakap dengan siapa? Azamah ke? Halo, Sarah. Oh, Sarah. Okey. Assalamualaikum, Kak. Salam. Kak Zuria sihat? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Azamah? Salam. Okey, ada soalan ke Zuria untuk Azamah ataupun Siti Sarah? Aku nak bagi salam je, rindu kan Siti Sarah dengan Azamah. Ada soalan Kak Zuria, silakan. Alhamdulillah dapat menyanyi lagu arwah kan. Sedap lagu tu dengar. Terima kasih. Masya-Allah, terima kasih, Kak. Tahniah semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Zuria. Alhamdulillah. Salam dengan Suib. Selamat maju jaya. InsyaAllah. Mak, kenapa kita kat sini Syuib yang dapat nama, Mak? Dia mana? Tak, saya gurau dah. Saya tahu. Kak, jangan lupa support lagu ni, Kak. Itulah tadi banyak kaum ibu, kaum bapa hubungi. Alhamdulillah. Okay. Jadi perancangan untuk tahun depan dah disusun rapi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Seperti mana yang kita tahu, saya rasa bukan kita saja yang mendapat impak daripada pandemik ni, tau Mak. Orang dekat luar pun ramai sangat yang terkesan dengan pandemik ni. Jadi insya-Allah pada tahun 2001 sekiranya kita dapat vaksin, sekiranya kita dah boleh orang kata dah ada cure gitu kan. Sarah mendoakan supaya negara kita ni lebih maju, lebih orang kata daripada segi ekonominya, daripada kita. Apa yang Sarah harapkan, apa yang saya doakan selalu, jangan kita putus asa dalam apa juga keadaan. Sebab kalau putus asa tu dia dah habis. Gagal. Definitely kita kena fight this together bersama-sama. Tanding ke? Pilihan raya tak? Tanding. Saya. Okey, baik. All the best. Selamat berjaya Siti Sarah Azamah. Kalau cakap dia macam tokoh lah. Ada ciri. Sejak bertanding. Terima kasih Azamah, Siti Sarah. Kita harapkan yang terbaik untuk single yang penuh dengan makna ini. InsyaAllah kepada anda semua mungkin boleh dengarkan Terakhir untuk Teman daripada Azamah dan Siti Sarah. Esok, kelangsungan hidup pelukis akan dijadikan topik perbincangan kita di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Bagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye.